Okey, topik yang seterusnya adalah berkenaan dengan satu kenyataan seseorang yang didakwa wali besar dekat tanah Melayu yang masih hidup sekarang ni. Apa yang dikatakan? Bukan. Ni ha. Iman itu di luar akal. Selagi duduk masuk akal, tak dinamakan iman. Kalau kita ada di zaman Nabi Nuh AS, mungkin kitalah penentang utama. Mana boleh terima akal buat kapal di puncak bukit? Okey, kenyataan ini, kalau kita ambil ini saja, saya tak tahu konteks sebelum dan sesudah. Kita ambil ini saja. Sebab penyokong-penyokong dia juga banyak mengulang kenyataan ini dan menisbahkan kepada beliau, iaitu Pak Sumit. Okey. Iman itu di luar akal. Selagi duduk masuk akal, tak dinamakan iman. Ini akidah Asy'ariyah ke? Adakah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di luar akal? Adakah iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar akal? Dan apa maksud di luar akal? Dalam 3 hukum akal itu wajib, mungkin, mustahil. Di luar akal ni termasuk mana? Mustahil. So iman kepada Allah ni sebenarnya mustahil aklan. Dan saya nak kaitkan pula dengan cerita seorang murid dia, Facebook dia Takai. Saya bila baca dia punya nama ni, saya kata ni macam tak ada akai. Rupanya memang betul. Saya terkejut sebab tak. Sebab dia tulis, dia kata T-Akai ni memang tak ada akai, dia kata. So saya faham maksud dia apa. Dia merujuk kepada kalam ini. Iman itu di luar akal. So maksud dia kita tak boleh guna akal dalam hal-hal ini. Okey. Saya rasa ramai orang dah baca kisah T-Akai ni. Betul? Kisah pasal dia kena uzlah dan tak kerja. Sampai seketul KFC tu berkongsi ramai-ramai. Sampai kena jual rumah apa tak pasti je. Saya tak pasti detail dia apa. Kena jual isteri dia punya barang kemas dan sebagainya. Berbulan tu tak kerja tu. Sebab apa? Sebab Pak Sumit tengok uzlah ni jangan kerja. Kan? Or something like that. Lepas tu kat hujung-hujung tu, iman ni tak boleh difahami dengan akal. Percaya. Kan? Okey, saya tak nafi benda-benda luar biasa boleh berlaku. Dan kita dah belajar dalam akidah Asy'ariyah, benda-benda luar biasa ni ada banyak kategori. Dia bukan 2 kategori je, iaitu karamah ataupun mukjizat saja. Benda-benda luar biasa ni boleh berlaku secara istidraj. Boleh berlaku kerana sihir. Boleh berlaku dengan bantuan jin dan sebagainya. Jadi nak mengatakan bahawa wah, apa yang Pak Sumit ajar ni luar biasa dan ini bukti kewalian beliau. Saya nak tanya sahabat-sahabat, buat kapal dekat atas gunung mungkin aklan ke, wajib aklan ke, mustahil aklan? Mungkin. Khususnya apabila seorang Nabi yang beritahu, Allah beritahu aku untuk buat, sebab apa? Akan datang bencana. Mustahil ke datang bencana? Akal manusia tak boleh terbayang ke, tak boleh terfikir ke secara logik boleh datang bencana, banjir yang besar? Dia orang nafi. Nafi bukan bermakna ia mustahil secara akal. Tak. So buat bahtera dekat atas gunung itu, dia bukan mustahil aklan, dia mungkin. Khususnya bila seorang Nabi yang suruh buat. Dan bukti kebenaran Nabi Nuh tu, Nabi Nuh dah sampaikan kepada umat dia. Nabi Nuh dah sampaikan dakwah, sampaikan tauhid. Bukti-bukti kenabian Nabi Nuh tu sudah sempurna disampaikan kepada kaum dia. Dan diorang tolak bukan kerana Nabi Nuh melakukan sesuatu yang di luar akal. Bukan. Mereka tolak sebab Nabi Nuh membawa mereka kepada sesuatu yang mereka tak nak. Something that they do not want.
So bila kita berbicara berkenaan dengan di luar akal ni, salah bahaya ni. Sebab apa saya nak kata? Sebab Kristian pun cakap benda sama, Hindu pun cakap benda sama. Bila kita tanya dia orang, how do you explain Trinity? Apa dia akan cakap? Don't think, believe, have faith. It's a mystery. Betul lah? Tak percaya? Tak percaya? Pergi cari church, tanya padri, tanya pastor. We have faith, we don't question. So dia pun bangga iman dia kuat. And do miracles happen? Yes. Among the Christians? Yes. Dia orang ni lagi suka buat berbuku-buku miracles. Dia panggil karisma. Karisma ni, kalau baca pasal karisma of the saints, itu menunjukkan karamah. Saint ni punya karisma, saint tu punya karisma. Itu karamah mereka, dia panggil karisma. Bila dia sebut charismatic saints, charismatic ni maksud dia ada karamah banyak. So bila kata iman di luar akal ni, bahaya sungguh ni. Mana-mana agama boleh cakap benda sama. Bukankah Pak Sumit kamu kata iman tu di luar akal? Trinity kami juga di luar akal. Maka jangan banyak tanya, jangan guna akal, percaya saja. Mungkin kata, oh itu Kristian, mana boleh samakan. Tapi sama je kan. Apa beza dia? Saya nak cerita sikit lah. Beberapa hari lepas ni, saya makan kat sebuah restoran. Saya ditegur. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun perasan. Okay. Ada orang kenal. Tengah makan lah. So saya pun salam. Lepas tu saya pergi makan sendiri. Lepas dia habis makan, saya habis makan, dia datang ke saya. Dia nak berbincang sesuatu. Sebenarnya dia nak menegur lah. Saya hargai keterbukaan begini. Sebab tak ramai orang yang bila jumpa ustaz nak tegur ustaz, kan? Tegur ni bukan tegur siapa, kritik. Okey. Tapi dia beradab lah, dia beradab. Bagus, dengan adab yang baik. Tapi topik perbincangan utama ni adalah, dia tanya saya, ustaz ni bincang pasal Nur Muhammad ni, kenapa sibukkan masyarakat dengan dia? Kenapa sibukkan sangat masyarakat? Apa yang masyarakat akan dapat? Begitulah, saya tak ingat the exact statement dia. Begitulah. Lepas tu perbahasan kita beralih kepada isu akal dengan hati. Dari kefahaman dia, seolah-olah saya ni banyak menekankan akal, hati ni tak penting dalam agama. Pernahkah saya kata begitu? Dan saya menekankan bahawa akal dengan hati ni bukan dua entiti yang berbeza. Saya tak berpegang bahawa dua benda ni entiti yang berbeza. Itu bukan pendirian saya. Saya mengikut pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan dalil. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Ada Allah guna. Ada ayat ya'qilun dan ada ayat yafqahun. Afalam yasiru fil ardi. Apa ayat tu? Sorry. Yes, afalam yasiru fil ardi falahum qulubun, kan? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Syuf. Allah guna, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini sehingga mereka ada apa? Supaya mereka ada hati, yang mana dengan hati itu mereka berakal. So jangan anggap akal dengan hati ini dua entiti berbeza. Dia adalah seperti sebuah organ dengan kemampuan-kemampuannya. Macam tangan dan usapan. Boleh tak awak bezakan tangan dengan usapan? Maksud awak pisahkan? Yang penting usapan, bukan tangan. Baik? Usapan itu adalah perbuatan tangan. Berakal itu adalah perbuatan hati. Macam mana awak nak kata bahawa hati itu lebih penting daripada akal? Nak hati bersih pun kena berakal. Nak hati suci kena berakal. So, saya faham sebab saya pernah dengar benda ni banyak kali dari masyarakat. Dia orang salah faham berkenaan dengan perbenturan akal dengan hati ni. Ustaz ni terlalu cerebral. Maksud dia terlalu banyak fikir. Fikir, hati macam mana? Dah jadi doktor hati aku pula. Kan? Bukan orang tu, ni orang lain. Penekanan saya kepada isu akliyah sebab
Di situlah saya melihat kelompongan masyarakat kita. Orang kita rata-rata hati okey. Problem kat sini, bila saya tunjuk sini bukan otak. Biasanya orang cakap pasal akal di sini. Even though the location is not right, you cannot say here, but normally kita merujuk di sini. Sebab kekurangan kita di situ. Mungkin ada yang kata, Ustaz, tak. Kita nak menuju Allah ni perlu apa? Hati bersih je cukup. Kalau nak tengok hati kita, betul lah. Betul Allah tengok hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah tak tengok luaran kamu, jisim kamu, bentuk kamu, tetapi Allah tengok pada hati kamu dan amalan kamu. Betul lah. Betul, tak salah. Tapi nak menuju hati bersih, awak kena ada ilmu kan? Nak dapat ilmu yang betul, kena ada akal yang baik. Kalau tak, awak bersangka je awak menyucikan hati tapi awak tengah belajar ilmu palsu. Berapa ramai orang yang hati baik tapi akidah kelongkang? Betul tak? Berapa ramai orang yang Masya Allah tak sangka buruk dengan orang, tak riak, tak menunjuk-nunjuk, suka tolong orang, tapi percaya Tuhan ada lebih daripada satu. Percaya benda bukan-bukan, kasih makan roh dah mati, letak offerings, tapi orang baik. Cukup ke hati baik? Tak. Hati itu kena sihat berfikir. Hati itu kena sihat berakal. Supaya pengaruh-pengaruh yang salah tidak boleh menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada. Supaya awak tak sangka awak buat baik tapi sebenarnya awak tengah buat jahat. Kan Allah sebut dalam suratul Kahf, al-akhsarina a'mala kan. Orang yang paling rugi perbuatan dia kan. Sebab apa? Mereka buat, mereka menyangka mereka buat baik. Tapi sebenarnya amalan mereka ke laut. Maksud dia mereka sangka buat baik sebab mereka memang nak buat baik. Maksud dia ada kebaikan lah orang tu. Tapi kebaikan dia tak sampai, tersasar. So bila tersasar, rejected. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.